Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Kak Zai silakan Kak Zai. Kak Zai baca first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Lembutkan sikit lagi ba qalqalah. Qul bal millata Ibrahim. Heritkan dia. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Qulu amanna billahi. Mana dengar sikit lagi. Tak cukup. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kak ambil balik wama tu. Dekat unzila tu dengar sikit lagi. Okey. Wa ma apa sudah? Betul? Silakan. Okay. Terus. Wa ma unzila ila Ibrahim. Ila panjang. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Ya. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Kejap Kak Siti Aisyah muka surat 21. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 21 21. 21. Ustazah. Okey. Alright. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtada. Faqad ihtadaw. Ada waw. Kita lagi Ustazah. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Fasayakfikuhumullah. Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Ya. Wa huwas sami'ul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Wa nahnu lahu abidun. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya.
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Bagi sekali wa nahnu lahu. ونحن له مخلصون. Okey, teruskan. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Ya. وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى Ya. قل أأنتم أعلم أم الله Amillah, panjang Panjang. kalimah Allah. Ha. قل أأنتم أعلم أم الله Ya. ومن أظلم ممن Mimman. Sekali lagi saya. Ya. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله Ya. وما الله بغافل عما تعملون Ya. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا Amma. ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ya. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih Ustazah, saya keluar dulu ya. Okey, baik-baik. Okey, Kak Nuridah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا Ya. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Ya. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم Ya. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Ya. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى Ya. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم Ya. لا نفرق Nah, بين nipis tu. La nufarriqu. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ya. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا Ya. وإن تولوا فإنما هم في شقاق Ya. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة Ya. ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا
ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ya. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Ya. والأسباط كانوا هودا أو نصارى Ya. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ya. تلك أمة قد Tilka dengung dulu tu. خلت تلك أمة قد خلت Ya. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Okey, terima Ustazah. kasih. Okey, sama. Alright. Bonda, boleh Bonda baca? Bonda Nuraya. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا Ya. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من Hanifau tu betul dah dengung, tapi panjangkan sikit kadar dengung dia. Hanifau wa maka. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Ya. Qulu Qulu pula. Qulu. Dia jangan qulu. Qulu. amanna billahi wa ma unzila ilaina Unzila ilaina Cukup, dengung. Tak cukup. Qulu amanna Qu. billahi Okey, qu dah betul panjang. Lu tu 4 harakat. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma Ilaina 2 harakat. Wa ma. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى Pun tertinggal lagi. Tak apa. Bonda ambil wama. Wama. وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. Kejap Bonda. Ambil balik wa isha. وإسحاق ويعقوب. Qa tebal. Jangan qa. Wa ishaq wa ya'qub wal asbati wa ma. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. Kalau sambung Bonda punya Quran tak ada tempat berhenti Ada WhatsApp short. Tak apa, berhenti. Berhentilah.
Faqadih tadau. Bila sambung dia tidak didengungkan, cuma diidgham je. Idgham ni maksudnya memasukkan pada waw tapi tak itu. dengung. Tahu. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasad. Dengung. Berhenti pun tak apa. Sebab nak betulkan dengung dia punya hukum tu kan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa in tawallaw fa Wa in tawallaw dengung. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Fasayakfikuhumullah. Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Ya. Wa huwas samiul alim. Ya. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana. Panjang ha tu berapa harakat? 6 harakat. Oh yes. Ya, panjang lagi. Qul Jangan qul ha, qul a. Pendek je. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya. Walana a'maluna. Walana a'maluna. Ain bunda tak masuk. Walana a'maluna. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Wa Ishaq wa Yaqub. Wa Ishaq wa Yaqub. Tebal. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Ya. Qul a'antum a'lamu amillah. Qul a'antum a'lamu amillah. Qul a'antum a'lamu amillah. Lamu pendek bunda. A'lamu amillah. Saya baca panjang Bunda baca a'lamu amillah. Mu tu pendek. Qul a'antum a'lamu amillah. Ya. Faman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Okey. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Lagi sekali bunda. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Okey. Tadi apa yang silap Ustazah? Amma. Bunda baca amma. Dia dengung. Dengung tu maknanya bila masuk je mim tu dengung dah tapi tak cukup kadar dia. Tu. Tilka ummatun qad khalat laha Qad kha. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu. Selalu macam ni. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Salah yang tak patut disalahkan Ustazah.
Dia jadi kesalahan khafi. Bukan jali, khafi. Yelah, tapi tak patut salah sebab dah masuk. Nak masuk juz 2 tu banyak. Itulah. Kita faham Ah, Ustazah. tak apa. Nanti insya-Allah kalau dah lancar semua kita akan baca terus sambung. Contoh macam Bonda baca 21, nanti Kak Siti Aisyah 22, kita akan sambung. Permulaan ni je kita akan baca muka surat yang sama. Okay. Terima kasih Bonda. Tadarus taraki. Okey, kejap Panas tak? Kalau dah rasa demam, lepas sarapan makan ubat. Ibu nak kelas ni. Cepat. Kak Long. Ustazah? Dia orang ni tak sihat semuanya. Dia kalau tak disuruh lepas sarapan makan ubat ke apa benda semua dia tak buat. Dah Nawan pergi makan ubat dulu pergi. Masih sakit yang itu hari ke Ustazah? Apa dia Kak Aisyah? Masih sakit yang itu hari ke? Yang diorang sakit perut tu? Tak. Nawal dia demam batuk sesama. Sejak dia orang kena COVID tu, bila macam ada batuk sesama orang kena, cepat je dia orang jangkit. Betul. Imun dia dah macam rendah tau, Betul. antibody tak kuat. So memang kita kena bagi vitamin apa semua. Ni memang dari China memang tak ke mana, memang kat rumah je dah tak sihat. Kesian. Itulah dia. Baiklah tu insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, Kak Aziah dulu Kak Aziah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ya. wa ma unzila ila Tu wama tadi dah panjang. Unzila ila. Dengung sikit lagi. wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Tak tebal sangat. Tak apa. Terus ambil balik wama utiya Musa. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Amantum bihi faqadih. Qaf tebal. Faqo. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya. Wa in tawallaw Wa in tawallaw. Dengung. wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Sibghatallah. Dia qalqalah ni dia jangan macam qalqalah tu ada dah. Tapi dia macam terkejut. Kan. Sibghatallah. Kejut Ustazah ya. Lepaskan tu lembut. Sibghatallah.
sibghatallah. Macam tu. Okey. ومن أحسن من الله صبغة Ya. ونحن له عابدون Okey. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم Ya. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Ya. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Wa Ya'qub. استقلت. أم تقولون إن إبراهيم Am taquluna inna Ibrahim. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Ya. وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب Wa Ishaq wa Ya'qub. وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا Hudan. هدى وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى Ya. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله Ya. وما الله بغافل عما تعملون Ya. تلك أمة قد خلت Dengung dulu. Oh, Tilka ummatun qad khalat. تلك Ka أمة nipis. تلك أمة قد خلت Ya. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله. Sadaqallahul azim. Ustazah. Terima kasih Kak Azia. Sama. Ustazah, tadi Ustazah Ya. kata nanti lepas ni kita baca, tak boleh kita baca sampai habis lah Ustazah, bacaan yang sama. Macam Tadi mana? Ustazah cakap model Boleh tapi makan masa yang lama lah. Cumanya tak macam apa kot tak apa Ustazah lah. Cumanya kan kita punya kelas kan lebih kurang 18 bulan. Jadi dalam 18 bulan tu kita ada silibus tertentu yang kita nak kena Okey. selesaikan. Cumanya kalau kata untuk 18 bulan memang dia takkan boleh habis 30 juzuk. Contohlah sebab kita belajar tajwid dan Quran dan tajwid, mungkin kita akan ambil sampai juzuk 5 sahaja, sampai 5 juzuk sahaja habiskan. Tapi bacaan tu memang bacaan yang sama. Ayat yang sama kan. Tapi kalau tak kata bisa macam Allah. kalau kata rasa 5 tahun pun tak habis. Oh ya ke? Ya, kalau Okey, sebab Ustazah. yelah katalah kita baca seminggu 1 page saja. Kan? Tengoklah kalilah dengan berapa muka surat. Berapa ratus minggu tu bersamaan dengan beberapa tahun. Cumanya kalau macam nak baca khatam tu dia kena talaki personal tu ataupun talaki berkumpulan. Tapi talaki berkumpulan pun sekarang kebanyakannya memang semuanya baca muka surat yang berbeza. Cuma pendekatan saya ni sebab Quran dan tajwid ni untuk permulaan memang saya kena buat ayat yang sama dulu ni. Tapi kalau nak meneruskan sampai bulan yang terakhir tu memang dia ada pilihan lah. Maknanya baca ayat yang sama tapi tak boleh nak habis 30 juzuk. Macam itulah. Kalau ikutkan permulaan tu memang, kalau ikutkan pada perancangan awal, kalau silibus tu memang ada beberapa juzuk sahaja dan baca ayat yang sama. Tapi kalau Ustazah buat tadarus ni boleh habis 30 juzuk? Tak pastilah saya boleh lah habis tapi lama lah makan masa jugalah. 2 tahun mau. Ustazah, kalau lepas 18 bulan tu buat snack, Ustazah ada buat lagi kelas tambahan ni ke? Kelas talaki. Kelas talaki ada tapi itulah saya tak, bukannya saya seorang lah yang mengajar. Kalau saya seorang mengajar tak cukup masa. Ada beberapa
asatizah lain lah yang akan bantu. Mari kita mula daripada awal Ustazah macam tu. Itu daripada awal. Okey juga. Boleh. Hmm. At least kita sentiasa belajar kan. Betul. Kita mengulang tu tengok apa improvement yang kita dapat kan. Sebab Okey. rasanya susah nak pandai Ustazah. Tak, dia banyak lebih kepada sebutan huruf. Yelah itu kan. Dan huruf. Kalau teori kita Makhraj. tahu tapi praktikal tu susah. Ya, kalau exam bertulis semua boleh lulus. Itulah. Apa Boda? Sambung lagi lah. Itulah, Ya itulah Allah, saya insya-Allah. macam saya praktis seolah macam saya perasan betul. Tapi rupanya yang Ustazah dengar sebenarnya kaf tu tak Itulah cukup macam tu tebal. lah biasanya. Dengun pun tak cukup. Dia kadang dia jadi tebal nipis berubah tu sebab apa tahu? Sebab kita gabung ayat. Kalimah-kalimah jadi ayat. Jadi kita tak perasan tebal nipis tu. Bila kita punya bacaan tu dia semak baru kita perasan. Macam itulah. Betul dah kena bertalaki kan? Betul. Sentiasa. Sentiasa bertalaki, betul. Itulah, kena servis lalu. Kita punya kereta pun kita servis lalu. Okey, terima kasih Kak. Okey, Siti Hajar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Minyak batu sauda. Okey, silakan. Ustazah sekejap Ya. Oh, tukar tempat. dah habis kuarantin dah Siti Hajar? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Sihat semua? Sihat alhamdulillah. Tu dia. Dengar pula. Tak apa. Bila sesuatu. Tak apa. Dah nak tengah hari orang nak masak, faham? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا Ya. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Ya. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم Ya. لا نفرق بين Nipis lagi. أحد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ya. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا Ya. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Ya. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا
مخلصون Yeah. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Yeah. والأسباط Ambil belakang sikit. Wa ishaqa. وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله Yeah. وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Siti Hajah. Sama-sama Ustazah. Oh, Cikgu Ayu tadi terkeluar Tadi ada. Terkeluar ni. Okey, tak apa, kita bagi yang lain dulu. Kak Siti Aisyah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, Kak Sulaima boleh baca ke? Sorry Ustazah, kat tempat kerja. Dekat tempat kerja Okey, baik. Okey, Cikgu Ayu, silakan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, okey? Ustazah dengar tak? Dengar? Boleh? Cuma tak nampak muka, tak dapat buka kamera. Line tak okey. Saya dah berapa kali masuk dia terkeluar. Nanti saya takut hilang pun lagi. Tak apa. Dah berapa kali keluar tadi kan? Okey, boleh terus baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى Tak payah ulang. Sebab tak berhenti dekat tahtadu. Okey, baik. Ambil hudan au nasara. Hudan أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم Ambil wama. Ataupun tak payah ulang pun tak apa ni. Mir rabbihim. Terus je lah. Terus je. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق Kalau nak sambung, Syiko tu 2 harakat je, jangan lebih. Tapi saya rasa dia berhenti. Takut tak sampai kan? Syiko kok. فإنما هم في شقاق. Jangan ke. Fasayakfika. Tak bunyi pula. Dia kena bunyi tapi bunyi angin. Fasayakfika
Tapi ada Fika suara. Ada angin dan suara, tapi tu kita tak nak. Fasayak yak. fasayak Tu saja. fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibqatallah wa man ahsanu minallahi sibqatan wa nahnu lahu abidun. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum Ya. wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata Jangan also. Wal asbata kanu. wal asbata Nipis. Jangan wal as. Wal as. Ya. wal asbata kanu hudan aw nasara. Ya. Qul a'antum a'lamu amillah Ya. wa man azlamu Wa mimman man jangan wa man katama syahadatan 'indahu minallah Ya. wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Jangan kholat jadi tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun Jangan matun. Tak boleh matun sebab dia bukannya izhar, dia ikhfa. Sembunyikan bunyi tun tu. Bunyi nun tu sembunyikan. Disembunyikan dekat-dekat dengan qaf. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Betul tak Ustazah? Cuma tak dengar bunyi angin tak? Khalat. Khalat. Terlepas. Lepas memang lepas, tapi lepas angin saja. Suara jangan dilepaskan. Tu. Okey. Tilka ummatun qad khalat. 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 Boleh? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cikgu Ayu. Hai. Hai. Tapi Ustazah tak nampak. Dengar suara je. Tak ada line. Siapa tu? Okey sama. Ya, hai. Okey, semua dah baca Saya masuk ke surat 22. Kita masuk juzuk yang kedua lah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Okay. Surah 22 Alhamdulillah. Okay. Kita masuk tajwid. Sampai mana kita punya tajwid? Jom. Ustazah, Ya saya. Ya Kak. Kak Man nak tanya sikit boleh? Boleh. Ni Kak Man nak tanya, macam nak kita sebut ta tu ke, nak suruh bunyi tu. Ada belakang tu. Kita nak beza dia bunyi ni dengan bunyi qalqalah tu macam mana? Sebab kalau kita baca sendiri tu kan, kalau tak ada orang tegur memang out lah. Kalau qalqalah tu maksudnya suara tu dilantunkan. Ada suara, ada bunyi suara. Tapi kalau angin tu bunyi angin lah.
kedudukan lidah kita ke kita nak buat tu macam mana Ustazah? Kedudukan lidah kita, okey saya tanya saya tanya dekat Kak Amah balik. Nak tahu kedudukan lidah tu kan? Dah terikut pula nak cakap Kelantan tapi tak gerti. Okey, lidah kita masa kita menyebut huruf ta mestilah dekat ujung lidah dekat belakang gigi depan. Atas kan. Cuba kita sebut, cuba Kak Amah sebut ta. Ta. Kat mana lidah Kak Amah? Kat belakang gigi. Belakang gigi depan atas kan. Kat situlah bila kita mati kan dia at. Bila kita dah lekat dekat gigi itu, kita tarik ke belakang balik supaya dia berbunyi. Tapi bunyi angin. Bunyi itu nak kena hati-hatilah sebab dia mengikut sifat dia pula. At. Tolakkan pada gigi tu, lidah tu. At. Tolak balik. At. Itu boleh. Kalau tak boleh. Kalau ada suara. Kalau is pula is. Iz sama juga macam ta tapi ikut pada makhraj huruf tu. Kalau zal ni hujung lidah keluarkan. Tapi jangan bunyi suara. Kalau bunyi iz dia patah juga ke dalam tapi dia berbunyi suara. Ni suara tak payah patah, tak payah bunyi. Iz. Macam tu. Iz. Saya rasa soalan Kak Amah ni sebenarnya Kak Amah faham dan boleh buat. Tapi bila satu kalimah dia boleh buat. Bila dia masuk kepada beberapa kalimah ataupun jadi ayat, biasalah kemahiran tu belum sampai ke tahap tu. Dia sebenarnya dah tahu dan dah boleh buat tapi belum cukup mahir. Itu je lah maknanya dia memerlukan proses yang panjang dan lama. Sebab kalau belajar dengan ustazah tu kita bolehlah baca ustazah tu pun. Kalau baca sendiri memang kita buat 2-3 kali tak jadi tu. Baca sendiri kalau disemak insya-Allah boleh kita perbaiki kan. Kalau baca sendiri-sendiri tu masalah sikit lah. Masalah sikit. Tapi kalau kita dah perasan kesilapan tu insya-Allah lah nanti dia proses dia tu akan jadi lebih baik lah lama-lama. Kalau ba maksudnya mati. Ba bunyikan qalqalah ab. Itu macam biasalah qalqalah ba at. Apa lagi dal ad. Lagi 3 qalqalah tu berbunyi samalah tapi dia tebal. Alqa. Apa lagi satu? Allahu akbar. Ta, alqa, alqa. Apa lagi satu? Qaf ta ba jim dal. Ta ba jim dal. Jim dia 2 je yang tebal. Qaf dengan ta. Ba jim dal nipis. Aduh, ustazah ni pernah lupa dah. Jadi yang nipis tu 3, ab, aj, ad. Yang lagi 2 tu alqa, alqa. Kalau dah tu punya lembut je lah. Ad, apa dal, ad, nipis, nipis. Ad. Nipis, ad. InsyaAllah dah berlaku pula. Betul. Satu apa tahu Kak Mah? Ini saya share lah untuk saya juga, untuk Kak Mah, untuk semualah. Kita belajar dah memang konsisten. Lepas tu kita baca Quran pun berulang-ulang, masuk kelas banyak kan. Bila kata hati kecil kita ni terdetik kata macam tak dapat-dapat lagi kita buat ni kan. Satu je. Kita doa, minta pada Allah banyak-banyak, kita istighfar banyak-banyak, minta Allah tu izinkan ilmu tu melekat dekat kita. Itu yang saya selalu minta. Kadang-kadang kan ilmu tu tak susah tapi kadang-kadang dia jadi macam kenapa ada certain benda tu susah dekat kita. Kita belajar dah. Kadang-kadang dah jadi macam mengeluh tanpa kita sengaja kan. Yelah dalam masa yang panjang tiba-tiba bacaan tu macam kenapa masih tak okey pada kita kan. Itulah ustaz saya selalu pesan. Kalau kita baca bertalaki salah baca istighfar banyak-banyak. Istighfar ni maksudnya kita memohon keampunan kan atas segala kesalahan kita yang memang manusia biasa ni kan memang tak terlepas daripada buat kesilapan kan. Jadi kalau kita istighfar tu mudah-mudahan lama-lama Allah izinkan nanti ilmu tu. Itu usaha dan ikhtiar kita yang terakhir adalah doa lah kan. Yang lain tu kita usaha tetap usaha. Kalau Allah tak izin pun tak boleh juga kan. Tapi bacaan okey ke Ustazah? Kalau kita macam kita cuba-cuba juga tak boleh juga. Tak apa, sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk memperbaiki. Kan? Sebab kita rasa baca sebutan kita tu salah tapi kita sebut lagi rasa nak buat tu. Tapi tak jadi kan. Tu tak boleh. Faham, tapi betul lah macam dalam hadis tu kan dia kata macam mana pun kita baca Quran ni walaupun kita baca tu dalam keadaan yang tergagap-gagap kan, maknanya tergagap-gagap tu banyak benda, banyak kategori.
tak sebut betul-betul huruf, salah baris ke, itu semua dikategorikan yang tergagap-gagap lah. Pun kita dapat pahala dah. Kita memperbaiki bacaan lagilah berganda-ganda pahala kita dapat tu. InsyaAllah. InsyaAllah Kak. Okey, masuk Ustazah. Okey, sama. Ustazah nak tanya, Ya. masa bacaan Aflah itu kan Ha. sedapnya bacaan Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Nak tanya yang Qari'ah yang tengah-tengah tu anak Datuk Jalaluddin ke? Datuk Jalaluddin mana Jalaluddin adalah pelakon tu ke? Datuk Hasan. Tan Sri Hasan. Bukan. Itu Datuk Hanimzah daripada Pahang. Oh, I see. Dia Qari'ah daripada Pahang. Bersama-sama juga dengan saya dulu daripada awal masuk tilawah, tapi dia dah lepas dah. Dia Johan Qari'ah antarabangsa 2000 berapa itu 2014 ke berapa tak gitulah, tak ingat saya. Hanimzah nama dia. Macam mana boleh jadi macam nama apa tadi Bonda tanya anak Datuk Jalaluddin? Macam muka dia. Macam mak isteri Cik Jalaluddin tu. Jalaluddin tak. tu. Kebetulan muka tu nama macam sama. Sebab dia kan daripada Datuk Hasan Asy'ari, mungkin agaknya pandai baca Quran anak-anak ni. Itulah. Kejap Kejap. Okey, kita sampai mana Kejap, Hamzah wasal dah kan hari tu? Kita masuk muka surat 86 ke? Betul tak? (86) ke? Ikut penanda saya muka surat 92. Oh ya betul. Kita dah masuk. Okey, saya nak tanya yang muka surat 88 itu dah semak dah? Tak sempat, tak habis. Tak habis tapi semuanya okey Boleh. Kalau okey semua tu maknanya tak ada ralat lah tu. Maknanya buku baru ni dia dah ikut balik semula. Dia dah perbaiki lah tu. Kalau ada bagi tahu kat saya Okey, kita masuk 92 Ya. Ya, Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari tu kita dah tengok dah huruf-huruf isti'la yang mana dia kena baca sentiasa isti'la kan. Kemudian ada 3 huruf yang ada ketika dia baca dengan sederhana ataupun saya sebut hari tu tafkhim nisbi. Dia tetap tebal tapi tebal itu dikurangkan kadarnya. Yang muka surat 91 tu yang sederhana tu kan dipengaruhi oleh baris kasrah. Okey, hari ni kita masuk pula huruf infitah sakinah. Okey, apa yang dia masukkan dengan huruf infitah? Okey, yang disebut huruf infitah ni sebenarnya huruf dia banyak. Tapi yang dia nak sentuh kat sini 3 huruf infitah sahaja, yang mana 3 huruf infitah ini ada dalam huruf isti'la. Tu maksud dia. Kan dia sad, ta, za, kemudian ghain, kha dengan qaf kan? Ghain, kha dengan qaf. Tapi huruf isti'la dengan itbaq dia ada 7 itulah yang saya sebut tadi. Tapi yang kha, ghain dengan qaf ni dia masih isti'la tapi diinfitah. Jadi dia asingkan 3 huruf ni tadi sebab diinfitah. Infitah ni maknanya dia ada pengaruh daripada baris ataupun huruf sebelumnya, sama ada bacaan tersebut baca tebal atau nipis. So kita tengok Sorry, bukan nipis, salah pula. Salah info. Bahaya kalau sebut salah info ni kat YouTube nanti kan. Dia tafkhim dengan sederhana. Okey, saya share sekejap skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni apa-apa salah penerangan je viral, laju je. Okey, boleh nampak yang saya share? Okey, baik. Kita tengok dulu yang belah kanan nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 tu. Warna coklat tu Itu dia dah highlightkan tafkhim. Okey, apa sebab dia dah tafkhim kat situ? Okey, nombor 1 dia kita tengok pada yang dia merahkan tu. Kalimah dia ghair, ikhraj. Kalau ikutkan kha ni huruf isti'la tapi dia bukan itbaq, dia infitah. Kena faham dah, kita dah kena faham dah kenapa infitah. Sebab kha ini huruf di hujung halkum.
Dia bukan huruf di tengah lidah. Sedangkan itbaq tu huruf yang mana mengangkat tengah lidah kan dan menutup langit. Jadi bila kha ni dah belah belakang, dia tak bawa sampai ke tengah lidah. Jadi dia tidak boleh dikategorikan itbaq. Maka dia jadi infitah. Okey, jadi sekarang ni kat mana dia nak duduk? Tebal ke nipis? Dia kata jawapannya tebal. Macam mana boleh jadi tebal? Okey, kita tengok. Kha mati sebelumnya baris bawah. Kalau ikutkan kita baca ikh. Bukan bunda. Saya tak sebut ra lagi. Kalau ikutkan kha mati sebelumnya berbaris bawah dia jadi ikh. Dia jadi kurang tebal kalau ikutkan. Kurang dulu tebal. Tapi disebabkan selepas kha mati itu huruf ra tafkhim. Kenapa ra tu tafkhim? Sebab dia berbaris fathah. Sebab tu dia merahkan kha dengan ra. Jadi dia berkait tu. Jadi disebabkan ra yang menanti kha tadi, maka kha itu dibaca dengan tafkhim. Jadi kita baca ghaira ikhraj. Bacaan benda tadi betul dah. Tapi kita nak tahu apa sebab? Sebab ra tafkhim. Itu sebab dia. Boleh catat sikitlah sebagai nota kat tepi tu. Jadi bacaannya ghaira ikhraj. Jangan baca ghaira ikhraj. Dari sudut makhraj kalau kita sebut ikhraj betul. Kha makhrajnya betul. Tapi dari sudut sifat ada sedikit apa orang kata? Ada sedikit kekeliruan bila kita baca ikh. Sebab dia tak memerhati pada huruf selepas kha. Itu pertama Itu maknanya kita kena baca betul-betul tebal. Dalam kalimah dalam kalimah. Dalam Quran memang ada satu kalimah. Tapi saya tak pasti ada beberapa kali ulang ke ataupun tapi satu ni sahaja kalimah ini yang dibaca dengan kha itu tebal. Kerana alasan dia selepas itu adalah ra yang dibaca tafkhim. Jangan lupa Jadi kita baca dengan ikhraj. Jangan baca ikhraj. Dia jadi kurang tepat. Kemudian yang kedua sama juga macam yang pertama. Kalimah ikhraj dia ambil wa qalat ikhruj. Dia ambil juga daripada kalimah kharaja. Sama dengan kalimah atas. Tapi dia dah berubahlah mungkin dari sudut makna tu sama tapi penggunaan dia. Kadang-kadang kan maksud dia lain. Maksud kalimah tu keluar. Telah keluar. Sedang keluar. Dikeluarkan. Keluarlah. Kan? Kalimah tu sama tapi memberi maksud yang berbeza. Jadi kalimah tu dia akan berubah-ubah lah dari segi bentuk baris dia dan sebagainya. Jadi yang kedua ni bacaannya wa qalat ikhruj. Kenapa kha kena tebal juga? Sebab selepasnya ada ra tafkhim juga. Mana ra tafkhim? Ra berbaris dhammah. Nampak? Jadi kalau ra baris dhammah dengan fathah, kita dah tahu dah memang dibaca dengan tafkhim. Tapi kalau ra yang berbaris kasrah, maka dibaca dengan nipis. Okey, nombor 2 jelas? Okey, seterusnya itu untuk ra tadi ra tafkhim sebab atas dengan baris depan. Yang ketiga, kita baca wat-tariq ataupun wat-tariq. Mana satu? Qaf dia masih lagi huruf infitah walaupun dia isti'la tapi dia bukan itbaq, dia infitah. Okey, kat sini dia kata tafkhim juga. Sebab apa? Walaupun sebelumnya ra berbaris kasrah. Qaf itu sifat dia isti'la dan dia ada qalqalah. Sifat qalqalah ini adalah salah satu sifat yang kuat. Jadi dia tidak mengurangi kadar ketebalan qaf tersebut. Jadi dia tetap dibaca dengan tebal. Kemudian selepas qaf tu tak ada pula huruf lain. Jadi dia baca dengan tebal. Memang tak boleh ubah. Wat-tariq. Sama tebal. Okey, itu bahagian tafkhim. Jelas? Ustazah kalau baca wasal tak ambil tebal sangatlah sedah ni lah. Tak boleh sebab apa? Betul tu bunda. Sebab dia dipengaruhi oleh baris bawah. Yang kita dah belajar di buku surat sebelum tu kan. Khi dengan ri. Cukup. Jangan qi. Jangan terlalu menekan sangat. Okey. Tu nombor 1, 2 dan 3 yang berkait dengan huruf kha dan qaf. Kita tengok muka surat pula. Yang nombor 4 tu sebelah dia. 4, 5, 6, 7 tu dia dah masuk dalam kategori sederhana. Okey, kita perhatikan. Pada kalimah fihi ikhtilafan. Cuba kita tengok kha mati sama dengan nombor 1. Lepas tu sama dengan nombor 2, betul tak? Kha mati kan? Tapi selepas sebelum kha mati tu ha baris bawah. Sama juga nombor 1, 2. Hamzah baris bawah. Ta baris bawah kan?
Tapi selepas kha mati, adakah dia huruf ra berbaris atas atau berbaris depan? Tidak, kan? Jadi selepas huruf kha itu huruf ta. Jadi kat situ ta tu kita dah tahu dia bukan huruf isti'la, dia bukan huruf itbaq. Lepas tu dia berbaris bawah pula, memang dibaca dengan keadaan yang sederhana sahaja bunyinya. Siapa yang sederhana tu? Kha tadi. Kha tu sebab dia sekarang ni dia nak sentuh berkenaan dengan huruf infitah. Kha fihi ikhtilaf. Tak perlu fihi. Tak perlu angkat tinggi sangat. Fihi ikhtilaf. Cukup. Okey. Kemudian begitu juga dengan kalimah yang nombor 5. Afrigh. Dia jangan baca afrigh alaina. Ni ayat dia. Afrigh alaina sabra. Tu kan? Biasa kita dengar ayat tu. Kenapa yang ni nipis? Ghain mati. Ra sebelumnya baris bawah. Sama juga macam nombor 1 dengan nombor 2. Kha mati sebelumnya baris bawah. Tapi disebabkan selepas huruf ghain itu bukannya bertemu dengan huruf tebal, maka dibaca dengan sederhana. Jangan baca afrigh. Afrigh alaina. Cukup. Okey. Itu nombor 5. Kemudian tengok nombor 6 dengan nombor 7 saya sekalikan sebab dia sama. Kha dengan ghain yang berbaris tanwin dhammah atau berbaris depan lah, baris 2 di hadapan. Ni ada 2 keadaan. Yang dia nak sebut kat sini, kenapa dia letak dekat sederhana? Kerana dia waqaf. Ini sekiranya dia waqaf ni. Pada ayat syaikh. Dia sederhana. Zaigh. Itu sederhana tebal. Itu kalau waqaf. Kena tulis kat situ sikit. Sekiranya waqaf. Tapi bila kalau dia baca dengan sambung, dia baca dengan sederhana ke ataupun mengikut tebal? Dia kena tebal. Sebab dia kha itu berbaris depan. Kha baris depan, ghain baris depan kan? So kita kena baca dengan syaikhun. Dia jumpa siapa? Tengoklah kalau huruf selepas tu tebal, maka kita tebal. Kalau huruf selepasnya nipis, maka kita nipis. Tapi nipis huruf, bukannya ghain dengan kha tu. Ghain dengan kha yang berbaris dhammah tu tetap tebal kalau kita sambung. Sama juga zairun fi apa dia dan sebagainya. Tapi Ustazah, kalau misalnya sekejap bunda. Saya terangkan sikit lagi. Kejap. Kalau syaikh tadi dengan zair tadi dia waqaf, kita tidak memandang baris yang ada pada huruf tersebut. Maka kita tengok sebelumnya adalah huruf yalin. Bila yalin, huruf itu jadi sederhana tebal. Seperti mana kalau huruf ra yang mati, khair. Kenapa dia jadi nipis ra tu? Sebab memandang pada yalin. Dia bunda. Kalau misalnya kita baca yang sederhana tu, kita baca tebal, ada kesalahan besar ke ataupun? Itu kategori kesalahan khafi, kecil. Sebab dia tidak meraihkan sifat. Dia tidaklah sampai mengubah makna sebab huruf macam saya cakap tadi, makhraj tak makhraj tu betul, tempat keluar dia betul, tapi tak cukup tebal je. Dia tak raihkan sifat, tapi dia raihkan makhraj. Begitu. Okey. Boleh? Okey, jelas untuk bahagian yang ni, bahagian huruf infitah sakinah. Infitah ni maksudnya apa tadi? Terbuka. Terbuka ruang antara lelangit dengan tengah lidah tu. Maknanya dia tidak tertutup. Bila kita sebut kha, ghain dengan qaf ni, dia tidak tertutup sebenarnya tengah lidah. Sebab dia dah huruf dah belakang-belakang pangkal lidah. Ghain dengan kha dah hujung halkum. Qaf pangkal lidah kan. Jadi dia tak menutup yang tengah. Sakinah maksud dia apa? Mati. Jadi huruf infitah yang mati. Iaitu huruf kha mati, qaf mati, ghain mati. Itu maksud dia huruf infitah sakinah. Okey, jelas? Jelas Kalau tak faham ke tak jelas tanya Okey, kita teruskan. Kita ambil sikit lagi. Huruf mad alif. Kita tahulah kalau huruf alif tu memang dia seketul dia je, tidak ditumpang oleh hamzah wasal ke, tidak ada hamzah ke kan. Maka dia tetap jadi huruf mad. Jadi huruf mad ini dia ada beberapa kategori. Jadi ditulis kat sini. Huruf alif akan dibaca tarqiq atau tafkhim. Nampak? Dia boleh kejap-kejap jadi nipis, kejap-kejap jadi tebal.
Kalau dia bergantung kepada sifat isti'la atau istifal huruf sebelumnya. Highlightkan sikit pada isti'la dan istifal. Macam mana pun kita pergi, tetap dia suruh kita ingat huruf isti'la dengan istifal. Kerana antara huruf isti'la dengan istifal ini adalah perbezaan yang agak ketara berbanding dengan huruf-huruf lain. Bukan, berbanding dengan sifat-sifat huruf yang lain. Okay. Kalau isti'la ni sebutan hurufnya tebal. Kalau istifal ni sebutan hurufnya ni nipis. Jadi dia sangat-sangat mempengaruhi sebutan huruf tersebut. Jadi kalau kita baca dengan kalimah, contoh dia bagi qala. Alif mat itu sebelumnya huruf qaf. Qaf itu huruf isti'la. Maka kita baca dengan tebal lah. Alif itu pun sekali tebal. Jangan baca qala. Wa qala. Tak boleh. Wa qala. Qala. Tebal. Kemudian huruf lam. Sekejap, saya tanya. Katalah sebelum huruf alif ini huruf nun. Nun alif mim nama. Adakah kita kena baca tebal? Tak. Tak boleh sebab nun itu huruf istifal. Tu. Kan? Jadi antara 7 huruf tadi tu, kesemuanya dia akan jumpa alif dengan keadaan tebal. Qaf, qaf alif qala. Kha, kha. Kena tebal. Sad, so. Dot, bo. Apa lagi? Ghain, gha. Kan? Dha, huruf dha, dha. Semualah yang 7 tu. Sa, dha, ta, dha, ghain, qaf dengan kha. Pastikan 7. Tafkhim Okey, lepas tu kita tengok lam pula. Tadi alif, lam pun begitu juga. Dia kata huruf lam pada asalnya adalah bersifat tarkik atau nipis. Kita tak sebut lam itu kalau di berbaris atas sebut lo, kan? Tak ada tak? Lo, tak ada. Kita orang Melayu je sebut lo. Kadang kalau kita sebut kalimah la ilaha illallah nak marah anak pun kita tak perasan sebut tak betul. La ilaha illallah. Bukan main lo lagi. Kan? Kita mengikut pada kita punya apa? Dialek. Kita bercakap lo. Lo ni, lo juga. Tapi lam ini sebenarnya asalnya bukan lo. La. La, li, lu. Istifal. Dia ringan. Sebab tu bacaannya tarqiq. Tapi pada lafaz kalimah Allah ataupun disebut lafzul jalalah, lam dibaca sama ada 2 keadaan, iaitu tarqiq ataupun taghliz. Tarqiq itu nipis. Taghliz itu maksud dia apa? Tafkhim. Dalam kurungan bolehlah letak tafkhim sama. Ada setengah orang dia tak berapa mahir menggunakan perkataan taghliz. Ada setengah orang tafkhim. Dua-dua boleh. Cuma taghliz ni dia lebih kepada sesuai kepada kalimah lafaz jalalah yang tebal. Itu taghliz. Dan dikata bergantung kepada keadaan tertentu. Yang ini keadaan dia. Okay, kita tengok kalimah Allah dengan Allahumma. Sama ini kalimah ni Allah dengan Allahumma. Cuma yang nombor 2 ni dia sambung dengan mim. Kan kalau kita baca doa apa-apa kan permulaannya Allahumma, Allahumma. Kita baca doa makan pun Allahumma barik lana. Itu Allah. Kan? Cuma dia punya penulisan tu kita kena alert lah. Kalau nombor 1 biasa kita nampak Allah. Nombor 2 ni jarang-jarang. Tapi ada. Ini pun kalimah Allah yang bersambung dengan huruf mim. Kalau Allahumma kita perasan lagi. Ada satu kalimah yang sering kali orang baca jadi pendek. Kan kalimah Allah ni kan dia tidak ada tanda panjang. Tapi kita akan baca dengan panjang. Betul tak? Tapi ada satu kalimah ni. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kan biasa kita dengar ayat tu. Tapi rata-rata yang bertalaki ni kebanyakannya dibaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Saya tengok kenapa dia baca dengan pendek. Dia kata tak ada tanda panjang. Perasan tak itu adalah kalimah Allah? Tak perasan. Lebih-lebih lagi dia baca dengan sebelum tu lam baris bawah. Maka dia baca Allahumma tadi yang tebal dia jadi nipis. Betul lah cara dia baca tu nipis tapi dia tak panjang. Tu salah. Dia kena baca Qulillahumma. Lepas tu ada yang bertanya kenapa panjang? Qulillahum, tak ada tanda panjang. Okey, saya tanya dia balik. Pergi dekat kalimah Allah, cuba baca Allahu tu. Dia baca panjang kan? Saya tanya, kenapa baca panjang? Sedangkan tak ada tanda panjang, saya tanya dia. Sebab itu kalimah Allah. Dia jawab macam tu. Saya kata ni kalimah apa? Kalimah Allah juga. Kenalah panjang. Tapi dia punya keadaan tulisan dia tak perasan yang bercantum dengan mim. Tak perasan yang kalimah Allah tu macam seperti mana nombor 1 tu kan.
Jadi tu kena hati-hati. Ustazah, kalau baca wasal lafzul jalalah ni kan 2 harakat kan? Allah 2 harakat. Tapi Ya, kalau kita berhenti wakafkan dia jadi dia mak alif sukun 6 betul. 426 246, betul bunda. 246. Ya. Okey. Kemudian tengok pula perbezaan. Dia ada bagi gambar antara taghlidh dengan tarqiq. Kalau kita perhatikan, dia punya penerangan bawah tu kita fahamlah penerangan dia tu. Ditulis bentuk lidah pengucapan huruf lam pada kalimah Allah yang dibaca taghlidh. Yang sebelah bentuk lidah pengucapan huruf lam pada kalimah Allah yang dibaca tarqiq. Tapi bentuk yang macam mana dia tak cakap kan? Cuma dia bagi apa? Gambar tu. Boleh tak kita bezakan antara kedua-dua gambar tu? Nampak tak? Ke surat 93. Boleh. Apa yang kita nampak? Apa yang boleh kita kata? Tarqiq itu dia guna Hujung hujung lidah. lidah saja. Okey, tarqiq hujung lidah. Taghlidh hujung lidah tak? Taghlidh dia macam atas sikit pada hujung lidah tu. Macam mana nak sebut salah? Dia gini. Betul dah tu. Pak, saya faham dah. Kak Siti Aisyah nak menjawab tu dah hampir betul lah. Kedua-duanya menggunakan hujung lidah. Tapi hujung lidah ketika kita membaca ataupun menyebut kalimah Allah yang tebal, lidah itu dia lebih lebar tekanan dia. Cuba tengok. Betul tak? Ya. Jadi dia menyeluruh. Hujung lidah tu menyeluruh. Kalau kita baca lillah, adakah lidah kita tu lebar kita tekan? Sikit je. Sikit je. Tapi dia kena juga hujung lidah. Sama juga macam taghlidh kena hujung lidah. Tapi hujung lidah yang taghlidh itu dia lebih, dia meluas sikit. Dia punya meletak lidah tu. Kita dapat rasakan. Kan dia punya letak kalimah, lidah tu. Maka dia mempengaruhi sebutan kalimah tersebut. Okey, nampak dia punya perbezaan dia. Tapi saya susah sebut dengan betul lah Ustazah. Yang mana bonda? Allah ni selalu kena tegur. Okey, Macam kalau bonda tak? misalnya Bonda buka kamera kejap. Tak nampak. Okey, yang ditegur mesti sebab pergerakan tu sebutan Allah tu macam lebih kepada bibir, betul? Ya. Okey, bonda gini. Kalimah Allah ni, kalau kita tengok alif, lam, lam, ha. Ada tak huruf tu yang keluar daripada bibir? Tak ada. Tak ada. Alif tu, kalimah alif tu daripada huruf alif belah dalam lah kan. Al-jauf. Lam, huruf lidah. Ha, huruf tekak. Kan, betul? Jadi kesimpulannya tidak ada satu pun huruf yang keluar daripada bibir. Sebab tu disebut kalimah Allah ini adalah kalimah yang paling ringan kita nak sebut. Sedangkan kita rasa berat. Kan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Kata orang yang nak mati ni, kita ajar dia mengucap, kita ajar dia sebut la ilaha illallah. Kerana itu adalah kalimah yang paling ringan. Sebab dia tak payah gerak bibir. Kalau dia masih lagi menggerakkan bibir, itu yang ada kesilapan tu. Kita mungkin akan bunyikan macam Allah, Allah. Dia gerak lidah tapi bibir ikut sekali. Cuba dulu perlahan-lahan lah. Dia jangan gerak bibir. Allah. Bibir bonda gerak kan? Sambil latih tu bonda tengok dekat cermin. Dah buka tu jangan gerak bibir. Allah. Biar bibir tu terbuka. Allah. Mungkin pada permulaan tu kita punya sebutan Allah tu dia tak berapa tebal. Dia akan jadi Allah, Allah, Allah. Tapi lama-lama nanti dia boleh ditebalkan sikit. Allah. Yang penting bibir jangan gerak. Kan? Ada setengah orang nak tanya boleh? Boleh. Ada anak murid saya tu dia pelat. Dia sebut Allah tu tak macam bibir lah gerak. Bibir kalau dia pelat dari cakap macam tu, jangan gerak bibir. Buka bibir tu lepas dah buka bibir tu jangan gerak dah. Tapi lidah aja. Allah. Nanti lama-lama dia akan boleh sebut. Saya ingat lagi masa bertalaki dengan Ustaz Wan Ainuddin, arwah dah Ustaz Allah. Banyak pahala dia tu. Bila sebut adalah setengah daripada pelajar tu sebut kalimah Allah tu dia jadi macam kenapa jadi Allah? Sebab dia gerak bibir sekali. Buka dulu mulut. Buka mulut dulu lepas tu baru sebut Allah. Lama-lama mahir nanti. Allah. Jangan angkat. Bila bonda dah buka kan,
Jangan jangan jangan. Al. Buka je. Allah. Lidah saja. Fokuskan kita punya sebutan pada lidah. Nanti lama-lama dia mahir. Tapi syaratnya kena tengok cermin lah. Kita tak perasan kita sebut tu, kadang kita rasa macam tak, kita tak buka lah, kita tak gerak lah lidah. Sedangkan kita menggerakkan lidah. Jadi kita sambil sebut sambil mata kita memandang. Pandang mulut kita lah kan. Jangan gerak bibir lah. Lidah Jangan. bergerak. Sebab dia tak ada huruf bibir. Kalau kalimah tu wallah, ya gerakkan bibir. Itu pun gerak pada huruf waw. Wa kan. Allah tak ada dah. Wallah. Allah. Boleh tu benda. Saya percaya mesti boleh. InsyaAllah. Memang ada setengah budak yang langsung tak gerak lidah dia tahu. Dia gerak semata-mata bibir je. Allah kan. Saya faham. Sebab dia tak tahu lagi dia punya kedudukan huruf pada kalimah Allah tu sebenarnya adalah menggunakan lidah semata. Tak ada menggunakan bibir. Okay, boleh? Cuba kita praktikkan nanti kan. InsyaAllah Okay. Jelas sekejap Ustazah, kalau anak yang tak ada gigi tu dia tak lepas jugalah kan kena gerak. Tak ada gigi tu untuk sementara je Cikgu Ayu. Kan? Siapa nama ni? Siapa ni Si Amru. Amru. Belum tumbuh gigi Bukan, dah rosak dah gigi depan semua. Gigi susu kan yang rosak tu? Gigi susu. Tak apa, nanti dia tumbuh gigi baru cantik lah sebutan tu. Tapi dia jangan gerakkan bibir sebenarnya. Allah tu, cuba suruh dia gerakkan lidah je tapi letakkan dekat gusi dia lah. Allah, boleh tu. Amru lah tu. Nanti try Yang penting kita jangan biasakan dia orang ni budak-budak lah. Memang kebanyakan budak-budak ni dia sebut Allah tu memang Allah kan. Dulu saya ajar anak-anak macam Kak Ayu dengan Nawal dulu pun macam tu juga. Saya kata tengok mulut ibu tak gerak. Pastikan dia buat betul barulah lepaskan. Kalau tak nanti sampai bila-bila dia akan pelat Allah dia terbawa-bawa. Kan. Cuma dia tak fokus masa dia sebut tu, bila kita kata lidah aja, bibir tak ada. InsyaAllah nanti mahir. Ustazah, minta diri dulu boleh? Sebab saya ada hal sikit. Ada orang datang. Boleh bunda. Tak apa, kita pun dah habis lah sebenarnya. Okey, Waalaikumsalam. Ada orang datang, tak apa, faham. Okey. Saya pun pernah Ustazah sebut Allah tu dekat setengah jam. Ada satu ustaz tu dia orang Myanmar. Dia nak betulkan sebutan Allah saya dekat setengah jam. Selagi dia nampak bibir tu gerak, dia kata tak betul. Itu saya kata bibir tu kita latih jangan gerak. Allah. Kalau orang yang dah sakit tu, kadang orang tu dah tak mampu dah. Buka mata pun tak mampu dah. Apa yang dia mampu dia dengar kita, lepas tu lidah dia je. Kadang suara pun tak keluar. Tapi kita tahu dia sebut Allah. Sebab lidah dia atas bawah. Mulut dah terbuka ni. Lidah atas bawah. Sebab Allah. Tu. Okay. InsyaAllah. Okay. Ni kita tengok. Saya ambil masa sikit lagi. Ini antara kalimah yang dibaca dengan taghlidh dan tarqiq. Kita tengok kat sini. Yang taghlidh ni tebal lah. Iaitu baris depan dan baris atas. Yang mana bila baris atas dengan baris depan ni sebelum kalimah Allah maka dibaca dengan tebal. Qad ya'lamullah qala Allah. Ini tebal. Dia kata lam dibaca taghlidh apabila didahului oleh huruf berbaris fathah atau dhammah. Yang mana yang dibaca dengan tebal? Kalau qala Allah, bukannya la tu tebal Qala tu tetap nipis. Lam pada kalimah Allah tu. Qala Allah. Yang tu. Jangan baca. Ada setengah orang baca. Qala Allah ni dia baca tebal semua. Qala Allah. Habis la tu jadi Allah. Jangan. Qala tetap dibaca nipis dulu. Kalimah Allah tu yang mengandungi lam kat tengah tu yang dibaca dengan tebal. Sebab tu dia merahkan kalimah tersebut. Okay. Kemudian pada kalimah Bismillah ghairu mu'jizillah, ini mudahlah, dia ringan. Yang ini sebab dia berbaris kasrah. Dia kata lam dibaca tarqiq ataupun nipis apabila didahului oleh huruf berbaris kasrah. Ini mudah sebab dia tidak dibaca tebal. Dia yang jadi susah tadi tu, baris depan baris atas tu jadi tebal.
Itu yang jadi susah sikit. Kalau baris bawah ni dia tak susah kan. Okay. So nanti kita tengok yang muka surat 94 ni. Untuk minggu depan lah kita buat latihan sikit. Tak perlu baca semua. Ambil beberapa kalimah yang mengandungi kalimah Allah lah. Kita baca sikit nanti. Mungkin pada kalimah biiznillah yang baris bawah tu semuanya mudah lah sikit, ringan kan. Yang baris fathah ni yang kita, dengan baris depan ni dhammah yang kita nak kena perhatikan sama ada selama ni kita baca kalimah Allah tu betul ke tak betul kan, tepat ke tak. Dan bila kita dah mahir menyebut kalimah Allah tanpa menggerakkan bibir, pastikan kalimah Allah itu betul-betul tebal. Jangan disebabkan wallah dah betul dah tapi tak tebal. Wallah betul-betul tebal. Wa qala Allah, jangan wa qala Allah. Tak cukup tebal. Dia betul-betul kena tebal. Allahu la ilaha illahu, jangan baca Allah. Dia macam dia melepek ke bawah suara Allah. Allahu akbar, jangan Allah. Allah. Okey. Dan kalau kita perhatikan tadi, satu lagi gambar rajah tadi kan, perasan tak? Yang taglif ni kan dia angkat lebar sikit tadi tu kan. Yang bila lebar ni yang dia jadi Allah, jadi tebal tu. Kalau kita baca Allah, dia tak berapa tak tebal lagi. Dia tak cukup lebar sebenarnya kalau sebut Allah. Dia angkat lagi Allah. Lebarnya lain. Lebarnya lain. Dia tebal sikit. Okey? Boleh? Memang dia kena praktikal lah lebih pada kalimah-kalimah ni. Dari segi teori tadi semua faham InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita berhenti dulu setakat ni di muka surat 94. Okey, ada soalan? Ustazah, Kak Man nak tanya sikit. Dia Allah tu dia bunyi macam yang bulat dalam mulut gitu. Lidahnya pun bulat. Allah. Masa Kak Mah sebut Allah tadi, masa sebut al tu bibir dah bergerak, dia tak gerak. Allah. Boleh tu insya-Allah. Tapi bergerak bibir. Itu saya kata sambil sebut, sambil tengok cermin. Bibir atas. Bukan, bibir bawah. Bila kita dah buka, jangan bibir bawah tu bergerak ke atas jadilah huruf bibir. Kan? Dia bukan Allah. Bibir bawah tak gerak dah. Boleh insya-Allah. Kan? Boleh Kak Mah? Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan selain daripada tu? Tak ada Okay, kalau tak ada insya-Allah kita sambung minggu depan. Nanti kita cuba buat latihan sikitlah untuk muka surat 94 tu Okey, jadi kita tangguhkan kelas kita hari ni dengan doa. Sadaqallahul azim. Baballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Okay. Stop.